Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Khadijah Faisal dalam Globe Al-Hijrah. COVID-19 masih membelenggu dunia. Diburukkan lagi dengan varian baharu seperti varian Delta yang menjangkiti mangsa dengan begitu pantas sekali. Negara jiran Indonesia antara yang berdepan ancaman COVID-19 yang paling buruk. Saban hari kes positif meningkat. Malah angka korban juga bertambah dari hari ke hari. Antara yang berdepan situasi mendesak lokasi pelancongan terkemuka dunia, Pulau Bali. Pulau Bali yang tersohor sebagai tempat pilihan pelancongan dari seluruh dunia kini antara lokasi yang berdepan cabaran hebat masalah kesihatan. Krisis bekalan oksigen membelenggu penduduk di sini, khusus buat mereka yang dijangkiti virus pembunuh itu. Bali sepatutnya menamatkan tempoh sekatan penuh pergerakan hari ini. Namun, situasi itu dilihat masih belum mengizinkan ia dilonggarkan. Menurut Ketua Agensi Kesihatan Bali, Ketut Suarjaya, situasi di Bali semakin buruk sejak pertengahan Julai lalu hingga kini. Ekoran peningkatan kes jangkitan, krisis oksigen juga semakin membelenggu pesakit. Sebagai contoh, Suarjaya mendedahkan Khamis lalu Bali memerlukan lebih 113 tan oksigen. Namun hospital tempatan hanya mempunyai bekalan kurang 1/3 daripada keperluan itu. Indonesia tiada pilihan, melainkan terpaksa mengerah import segera dari Amerika Syarikat dan China. Sejak 16 Julai lalu, Indonesia merekodkan kes kematian harian melebihi 1,000 orang. Kemarin sahaja 1,566 menjadi korban. Penganalisis menjangkakan tren itu akan terus meningkat, malah diburukkan lagi dengan penularan varian Delta yang lebih menggila berbanding varian lain sebelum ini. Sejauh mana masa depan Indonesia dalam mengekang jangkitan COVID-19 terhadap lebih 270 juta rakyatnya? Penjelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang berpusat di Jakarta, Valerie Julian berkata, proses vaksinasi yang agak perlahan antara faktor jangkitan COVID-19 semakin merebak dari hari ke hari. Namun, apa yang dialami Indonesia turut dirasai negara-negara lain. Menurut Valerie, beliau sendiri kecewa dengan isu apabila negara-negara maju bersikap tamak haloba, membolot bekalan vaksin melebihi keperluan populasi. Bagi Valerie, solidariti global tentang bekalan vaksin amat mendukacitakan. Katanya Indonesia memperlihatkan contoh jelas apabila negara itu merekodkan proses vaksinasi yang perlahan. Bayangkan, negara itu perlu menyuntik vaksin COVID-19 kepada hampir 9 kali ganda populasi negara kita, Malaysia. Jelas Valerie, meskipun fasiliti akses global vaksin COVID-19 atau COVAX dilihat berjaya dalam aspek membekalkan bekalan vaksin ke seluruh dunia, namun ia tidak diterjemah sebaiknya berdasarkan apa yang berlaku di Indonesia. Negara kaya dilapor membolot bekalan vaksin lebih daripada keperluan. Akibatnya, negara miskin yang lebih memerlukan menjadi mangsa. Indonesia kini mencatat lebih 77,000 kematian akibat COVID-19, manakala kes kumulatifnya mencecah 3 juta kes. Varian Delta dilapor antara punca penularan jangkitan lebih pantas. Apapun, berdasarkan portal www.news.un.org, kejayaan membendung penularan COVID-19 terbukti di beberapa negara berdasarkan beberapa faktor, iaitu penguatkuasaan kawalan ketat pergerakan, proses vaksinasi segera, pengesanan kontak rapat dan ujian serta rawatan segera. Menurut laman sesawang www.ncoronavirus.org, antara negara yang dilihat berjaya mengekang penularan jangkitan adalah Bhutan, Bosnia, Brunei, Djibouti dan Mali. Turut tersenarai Monaco, New Zealand, Oman dan Somalia. Baik, Globe Al-Hijrah berehat sebentar, namun sebelum itu saksikan sekilas fakta-fakta menarik berkaitan jangkitan COVID-19 di seluruh dunia.
Alhamdulillah masih bersama saya Khadijah Faisal dalam Grup Al-Hijrah. Tahun ini tahun kedua ibadah haji dilaksanakan ketika dunia bergelut dengan jangkitan COVID-19. Pun begitu, kabar gembira diterima kemarin apabila Arab Saudi mengumumkan musim haji yang telah sempurna dilaksanakan baru-baru ini bebas 100% daripada ancaman virus berbahaya itu. Arab Saudi pasti melaksanakan penambahbaikan dari pelbagai aspek selepas musim haji 1441 Hijrah tahun lalu juga turut bebas daripada sebarang jangkitan virus pembunuh COVID-19. Meskipun angka jemaah ditambah kepada 60,000 orang berbanding hanya 1,000 tahun lepas, Arab Saudi tetap mengenakan syarat ketat buat para duyufur Rahman. Jemaah yang ditemui sangat bersyukur kerana ibadah yang dilaksanakan dipermudahkan dan sempurna sekali. وطبعا ما شاء الله يعني الحج عرفة وهذا إحساس لكل مسلم إحساس ما شاء الله يعني كله روحانيات والجو الحمد لله كله غيوم ما في شمس من الصباح هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. التنظيم والله جيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله نسأل الله يجزي خير كل من قام على هذا النظام وهذا التنظيم. تنظيم رائع جدا للحملات في التفويج وفي أداء المناسك كما أتقدم بالدعاء كذلك لوالدي ولإخواني المسلمين. Sementara itu, Menteri Kesihatan Arab Saudi mengesahkan langkah keselamatan dan kesihatan jemaah adalah keutamaan mereka dalam memastikan matlamat sifar jangkitan sepanjang musim haji. طبعا الحمد لله كما ذكرت لا يوجد أي إصابات بطول الحج وهناك متابعة دقيقة. كل 100 حاج يوجد معهم ممارس صحي يتابع معهم فرد ويضمن تطبيق الاحترازات. وزي ما تشوفون نحن حرصنا من البداية على سلامة الحجاج وذلك بأن يكون عدد الحجاج 60,000 حتى نضمن تطبيق الاحترازات بشكل متميز وسلام الجميع وكذلك تم اشتراط استكمال التحسينات المطلوبة على جميع الحجاج وضمان عمر يكون بين 18 إلى 65. Untuk tahun ini, statistik yang diperoleh pihak berkuasa Arab Saudi mengesahkan 58,518 jemaah telah melaksanakan rukun Islam kelima itu dengan 32,816 orang merupakan jemaah lelaki dan baki 25,702 adalah jemaah wanita. 33,518 adalah merupakan rakyat Arab Saudi dan baki 25,000 adalah rakyat negara lain yang menetap di negara itu. China hari ini melaporkan sekurang-kurangnya 58 orang menjadi korban akibat hujan lebat dan banjir buruk luar biasa yang melanda tengah China sejak pertengahan bulan ini. Statistik tidak rasmi melaporkan sejumlah 9.3 juta penduduk di lebih 1,300 perkampungan terjejas ekoran cuaca buruk berkenaan. Pihak berkuasa China turut mengesahkan sekurang-kurangnya 5 lagi individu masih hilang. Beberapa sungai utama pula dilapor berada pada paras berbahaya hingga menyebabkan limpahan air berskala luar biasa. Masih ramai penduduk terperangkap, termasuk yang berdepan kehabisan bekalan makanan dan air bersih. Kumpulan syarikat insurans rakyat China Berhad PICC memaklumkan ia sedang berusaha menunda ratusan kenderaan mangsa banjir. Malah industri insurans aset dan harta di Henan melaporkan setakat petang Khamis lalu ia telah menerima sekurang-kurangnya 143,500 tuntutan daripada penduduk setempat membabitkan jumlah hampir 700 juta dolar Amerika. Pihak berkuasa tempatan kini merangka pelan segera bagi proses pembersihan dan disinfeksi berskala besar bagi memastikan bencana alam ini tidak disusuli penularan wabak dan jangkitan penyakit. Pakar kaji cuaca dan alam sekitar yang berpangkalan di Hong Kong melaporkan banjir besar luar biasa yang melanda China termasuk di beberapa negara lain seperti Jerman dan India ada hubung kait dengan fenomena pemanasan global yang berlaku ketika ini. Justru kawalan terhadap isu ini harus dilaksanakan dengan memastikan pembangunan lestari mesra alam lebih mampan demi masa depan generasi akan datang. Sekian Globe Al-Hijrah 25 Julai 2021. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.